وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita bersua pada pagi ini secara maya di dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan kalam, kita sambung pagi ini berkenaan dengan kalam, percakapan Allah, kata-kata Allah, dan juga berkenaan dengan sama' mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung perbincangan sebagaimana pada di skrin, dan kalau sesiapa yang ada buku ni boleh tengok pada muka surat 35 kitab Al-Fiqhul Akbar. Sifat kalam dan sifat mendengar. Wa yatakallamu la ka kalamina ويسمع لا كسمعنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. Dia berkata-kata tidak seperti kalam kita kerana kita berkata-kata dengan alat, mulut, lidah dan huruf. Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk sedangkan kalam Allah bukan makhluk. Baik. Huraian. Ada beberapa persoalan berhubung dengan kata-kata Imam Abu Hanifah ini. Pertama, adakah kalam Allah bersuara atau berhuruf atau tidak? Pembahasan ini tidak pernah muncul di zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah. Ia hanya muncul di zaman Ibnu Kullab yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Persoalan kedua, Aqidah At-Tahawiyah merupakan kitab utama yang dapat menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kata Imam At-Tahawi, wa anna al-Qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqan wa ayqanu أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. Al-Quran adalah kalam Allah darinya. Ia zahir tanpa kaifiat sebagai kata-kata. Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu yang dibenarkan oleh orang-orang yang beriman sebagai satu kebenaran. Dan mereka meyakini bahawa kalam Allah dengan hakiki bukan kalam makhluk seperti kalam manusia. Berdasarkan kepada nukilan daripada Imam At-Tahawi ini, yang lebih sesuai ialah Imam Abu Hanifah tidak menyebut kalam Allah sebagai huruf itu, kalam Allah itu sebagai huruf atau suara. Kalam Allah tidak menyerupai kalam manusia dan kita telah mengetahui kaifiatnya dan kita tidak mengetahui kaifiatnya melainkan seperti yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha agung untuk dikiaskan dengan sesuatu. Akal tidak mampu untuk idrak memahami hakikat zat dan sifat Allah. Jadi ini pula kita masih menyambung lagi perbincangan berkenaan dengan sifat kalam dan sifat mendengar.
Jadi sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan sifat mendengar, sifat kalam di peringkat awal dahulu telah kita bincangkan sepintas lalu. Yang mana ia termasuk di dalam perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan ianya berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Allah, daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita kongsikan, yang telah kita baca sebelum ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allah Musa taklima, dan Musa benar-benar bercakap, Allah taala benar-benar bercakap dengan Musa. Begitu juga dengan sifat mendengar, kita telah baca sebelum ni, kalau di dalam buku ni ada dalil ayat-ayat Al-Quran pada muka surat 29 berkenaan dengan sifat mendengar, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, wa huwa as-sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi mana kita telah bincangkan berkenaan dengan dalil yang terdapat di dalam buku yang kita baca ini tentang sifat bercakap dan juga sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, bercakap, mendengar dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita bercakap dan bukan juga seperti kita mendengar. Sebab itu di dalam kitab ni mana Imam Abu Hanifah sebut dengan jelas, yatakallamu la kakalamina. Allah bercakap bukan seperti kalam kita, bukan seperti percakapan kita. Allah mendengar bukan seperti pendengaran kita. Maknanya tak serupa dengan kita mendengar, tidak sama dengan kita bercakap. Begitu juga tidak sama dengan mana-mana makhluk, tidak sama dengan mana-mana makhluk. Kenapa? Antara dia, kita bercakap dengan alat dan juga dengan huruf. Mana kita bercakap, kita memerlukan kepada alat. Di sini pun ada disebutkan. Tak apalah. Tidak disebut sepatah lalu ya. Mana kita bercakap dengan alat. Jika tidak ada alat, kita tak mampu bercakap. Orang yang tidak ada mulut, tidak ada lidah, tak boleh bercakap. Bahkan orang yang diberikan alat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala beri mulut kepada dia, beri lidah kepada dia, pun ada yang tidak dapat bercakap. Walaupun alat itu sudah ada. Jadi mana kelemahan kita, kelemahan manusia. Walaupun yang ada alat pun tak boleh bercakap. Dan secara keseluruhannya manusia, kalau tidak ada alat, maka dia tidak akan mampu untuk bercakap. Cuma sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk ni. Tidak sama dengan makhluk, namun begitu mana tidak sama seperti tadi, dari sudut tadi, maknanya alat dan seumpamanya. Namun begitu, kita telah jelaskan sebelum ini, ada juga sesetengah makhluk itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan percakapan mereka, namun mereka tidak mempunyai alat sebagaimana kita. Seperti umpamanya ayat yang telah kita baca sebelum ni, yang telah saya kongsikan sebelum ini, iaitu di dalam Al-Quran bila mana Allah Subhanahu wa taala kata tanya kepada langit dan juga bumi. Allah Subhanahu wa taala kata kepada langit dan juga kepada bumi,
ائtiya taw'an aw karha. Qalata atayna ta'i'in. Datanglah dengan taat atau dalam keadaan terpaksa. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Surah. Yang ni sebelum ni saya telah sharekan ayat tu sebelum ni. Cuma pagi ni saya sebut surah dia lagi lah. Daripada surah Fussilat ayat yang ke-11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit dalam keadaan langit itu adalah seperti awan. Lalu Allah Taala kata kepada langit dan juga kepada bumi, datanglah dalam keadaan patuh, tunduk ataupun terpaksa. Qalata atayna ta'i'in. Kedua-duanya berkata, kami datang dalam keadaan patuh. Begitu juga di dalam hadis Bukhari mana neraka bertindih antara satu sama lain, lalu dia bersuara, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kata-kata sebahagian makhluk yang tak sama dengan kita, kita dengan jelas, bila kita berkata-kata dengan jelas, ada lidah, ada mulut. Tapi langit, bumi berkata-kata di mana lidah, di mana mulutnya. Jadi di situ pun walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu memberikan kepada makhluk dia seperti langit dan juga bumi untuk berkata-kata, namun begitu alat yang ada pada mereka untuk berkata-kata tu tak sama dengan alat yang ada pada kita. Jadi di situ pun sudah ada perbezaan sesama makhluk. Lebih-lebih lagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta. Lakilah jauh perbezaannya. Sebab itu kita makhluk, kita di dalam berkata-kata, di dalam mendengar, kita memerlukan kepada alat. Alat. Nak mendengar, kita perlu kepada telinga. Nak bercakap, kita perlu kepada lidah. Perlu kepada mulut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bercakap tanpa alat, tanpa huruf seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di sini. Kemudian huruf itu pula adalah makhluk. Sedangkan kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Cuma di sini ditimbulkan beberapa perbahasan. Yang pertama berkenaan dengan bilakah berlaku perbahasan tentang kalam Allah itu bersuara atau berhuruf. Jadi di peringkat awal Islam, saya pun tak pasti perkara ni bila ke bermula. Cuma setakat ni yang saya cari, saya cuba cek, memang tidak ditemui perbahasan sedemikian di kalangan salaf dahulu, di kalangan generasi awal Islam, termasuklah Imam Abu Hanifah. Namun begitu di sini Imam Abu Hanifah sendiri di dalam kitab dia ni, saya cuba tengok syarah kepada kitab Imam Abu Hanifah ni, yang lain dan dengan jelas mereka pun terima maknanya bahawasanya ini adalah kata-kata Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Hanifah berpandangan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada huruf. Cuma bila bermula kalam Allah itu ada huruf, ada suara. Yang itu tidak dapat dipastikan. Cuma di sini disebutkan di dalam syarah ni, dia bermula di zaman Ibnu Kullab. Ibnu Kullab salah seorang daripada guru kepada Syekh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Jadi ke mana dia jadi maknanya dia adalah salah seorang daripada guru kepada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Jadi perbahasan tu ada. Kalau kita tengok perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan kalam Allah, adakah bersuara ataupun berhuruf, yang tu sebahagian daripada perbahasannya saya telah bincangkan sebelum ini.
yang mana saya telah kemukakan beberapa dalil bagi ulama yang mengatakan bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Yang tu saya telah kemukakan umpamanya umpamanya ayat Fussilat di dalam surah Fussilat ayat yang ke-11. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, antara dia seperti berkenaan dengan hari akhirat daripada Abdullah bin Unais daripada Nabi SAW sabda baginda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati 'uratan hufatan buhman fayunadihim bi sawtin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min kurbin anal maliku anad dayyan. Yang ni hadis ni dulu saya sudah sharekan di dalam kuliah ini. Cuma hari ini saya terlupa nak bawa di dalam buku ni, tak apa. Terlupa nak cari di mana saya tulis dulu. Tapi saya pernah share dah sebelum ni. Iaitu Nabi SAW bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang, tidak berselipar berkaki ayam. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang didengari daripada jauh, sebagaimana didengari daripada dekat. Anal maliku anad dayyan. Jadi mana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersuara. Yang tu kita telah bincangkan sebelum ini. Sebab dalam bab sebelum ni kita dah bincang Al-Quran, kalam Allah, beberapa perbincangan berkenaan dengan kalam Allah. Ayat Al-Quran yang mengandungi percakapan makhluk, kalam Allah adalah qadim. Di situ saya telah bincangkan berkenaan dengan salah satu berkenaan dengan ikhtilaful ulama, perbezaan pandangan ulama, apakah kalam Allah itu bersuara ataupun tidak bersuara. Yang itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab di kalangan ulama, kebanyakan ulama Asy'ariyah, mereka mengatakan tidak bersuara. Yang disebutkan dengan suara di dalam hadis tadi, di dalam ayat sebelumnya, dan di dalam ayat-ayat yang lain, wa idh nada rabbuka Musa aniqtil qaumadh zalimin dan sebagainya. Umpama dia. Ingatlah ketika mana Tuhan menyuruh Musa, wa idh nada rabbuka Musa aniqtil qaumadh zalimin, supaya datang kepada kaum, pergi kepada kaum yang zalim dan sebagainya. Jadi ayat-ayat tersebut dijadikan dalil bagi sebahagian ulama, terutama sekali kalangan salaf, yang mengatakan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersuara. Namun kaifiat suara itu tidak diketahui. Kita tak tahu macam mana bentuk kaifiat suara kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tu telah saya sebutkan sebelum ni, cuma saya sebut sepintas lalu sahaja perbahasan yang telah kita lalui sebelum ini. Cuma peringatan kepada saya lagi berkenaan dengan bila mana kita membicarakan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, kata kunci ataupun poin yang sangat penting yang mesti kita pegang, iaitu laisa kamitslihi syai'. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan ayat yang kedua, fala tadribu lillahil amthal, jangan kamu melakukan perbandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat ayat. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buat perbandingan antara Allah dengan makhluk. Dan kena ingat juga bahawasanya tidak ada sebarang keserupaan antara Allah dengan makhluk. Baik. Kemudian persoalan kedua, akidah At-Tahawiyah merupakan kitab utama yang dapat menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Jadi Imam At-Tahawi berkata di sini, ini di dalam kitab akidah At-Tahawiyah, muka surat jilid 1. Di dalam akidah At-Tahawiyah jilid 1 muka surat 24.
Jadi Imam At-Tahawi kata, Quran adalah kalam Allah. Ia zahir tanpa kaifiat sebagai kata-kata. Nah, Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman sebagai satu kebenaran dan mereka meyakini bahawa kalam Allah dengan hakiki bukan makhluk seperti kalam manusia. Jadi apa yang terdapat di dalam kitab Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ini salah seorang daripada pendukung kuat mazhab Imam Abu Hanifah. Dia ada kitab dia Syarh Ma'anil Athar, yang mana di dalam Syarh Ma'anil Athar itu Imam At-Tahawi menghimpunkan dalil-dalil yang menjadi penyokong kepada mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam At-Tahawi, ungkapan dia, kata-kata dia, tulisan dia di dalam persoalan tauhid ini adalah merupakan pandangan pegangan Imam Abu Hanifah. Jadi di sini Imam At-Tahawi sebut Al-Quran kalam Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran nyata tanpa kaifiat sebagai kata-kata. Mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam. Yang tu saya telah bacakan ayat berkenaan dengan 3 cara. Maka li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha. Maknanya 3 cara Allah berinteraksi, bercakap dengan manusia, iaitu bercakap dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama wahyan, bisikan ataupun ilham yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua di sebalik tabir sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa dan di Tur Sina dan juga kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana Mi'raj menerima Al-Quran di sebalik tabir berbicara dengan Allah taala. Yang ketiga, Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul, iaitu Jibril alaihi salam. Rasul mewahyukan kepada Rasul, iaitu Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sama ada dengan mana-mana cara tadi. Nah, sama ada cara yang pertama ataupun cara yang kedua ataupun cara yang ketiga, semua tu tidak diketahui kaifiatnya. Tidak nyata, tidak zahir kaifiat sebagai kata-kata. Yang tu tidak boleh digambarkan bagaimana kaifiat. Bagaimana kaifiat kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab Jibril alaihi salam datang bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada baginda, yang tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan Jibril alaihi salam sampaikan pun dengan kalam dia, kalam makhluk, bukan lagi kalam Allah Subhanahu wa taala yang asal. Walaupun disebutkan di dalam hadis antaranya, saya sudah baca dulu, hadis wahyu yang datang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh sahabat-sahabat mithla salsalatil jaras, seperti gemercing loceng. Itu bukan menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Hibban, idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'i lis-sama'i salsalatan kajarris silsilati ala as-safa. Maknanya bila mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan wahyu dia, penduduk langit dengar di langit itu seperti gemercingan, seperti ditarik rantai di atas apa dia panggil pasir. Mana tarik bunyi lagu tu. Lagu mana bunyi tu? Tak tahulah. Seperti lagu itulah. Namun begitu ia bukan gambaran kepada kalam Allah Subhanahu wa taala
yang sebenar. Bukan. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang sebenar tidak diketahui apa bentuk kaifiat dia tu. Bentuk kaifiat dia tu tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Nah, cuma sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, kalam Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam bahasa manusia. Dalam bahasa Arab, ia sebagai memudahkan untuk kelemah untuk kefahaman kepada kita. Kerana kelemahan kita. Kerana kelemahan kita di dalam memahami kalam Allah Subhanahu wa taala, maka kalam Allah Subhanahu wa taala digambarkan dengan bahasa manusia. Tetapi bahasa manusia yang merupakan gambaran kepada kalam Allah itu bukan merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Baik. Kemudian kalau kita lihat kata-kata Imam At-Tahawi itu, yang tu lebih panjang lagi. Di sini disebutkan sebahagian daripada kalam Imam At-Tahawi. Jadi mana Imam At-Tahawi sebut di sini, kalam Allah Subhanahu wa taala tu bermula tanpa kaifiat sebagai kata-kata. Sesiapa yang mendengar, ada lagi sambungan kepada kata-kata Imam At-Tahawi ni. Dia kata apa? Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafara wa qad dhammahu Allah wa a'abahu wa aw'adahu bisaqar haitsu qala sa'uslihi saqar. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Jadi di sini disebutkan, maknanya kalam Allah Subhanahu wa taala tu tidak diketahui kaifiat dia. Bila seseorang tu dengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman membenarkannya, membenarkan dengan penuh yakin bahawasanya ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama mereka yakin bahawasanya kalam Allah taala hak sebenar, bukan makhluk. Bukan makhluk. Kita dengar Al-Quran, kita dengar, kita kata kalam Allah, kalam Allah. Tapi kita yakin kalam Allah yang sebenar, bukan makhluk. Kalam Allah Ta'ala yang sebenar tidak diketahui kaifiatnya. Tidak diketahui kaifiatnya. Walaupun ada Allah Subhanahu wa taala sebut kalam makhluk di dalam Al-Quran. Kata-kata makhluk di dalam Al-Quran. Walaupun ada disebut, seperti sebelum ni kita dah bincangkan, kata-kata malaikat, kata-kata syaitan, kata-kata lebah, kata-kata burung hud dan sebagainya. Kita sebut dah. Kita dah bincang dah sebelum ni berkenaan dengan kata-kata makhluk di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi percakapan makhluk. Dan antara dia lagi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Muddathir. Bila mana Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Muddathir ayat 24 lagi. Ayat 2, 24. Yang sini ayat dia. Al-Muddathir. Yang ni saya belum tak bagi lagi.
Jadi dalam ayat ni, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, wa ba'adraka ma saqar, dan seterusnya. Dia berkata, Allah Ta'ala berkata, tidaklah ini kecuali ayat sebelumnya. Siap. Ayat tu. Faqala. Serta ia berkata, mana berkait dengan ayat sebelumnya. Summa adbar wastabaq, kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong, angkuh. Lalu dia berkata, in hadza illa sihrun yu'thar, tidaklah Al-Quran ini kecuali sihir yang dituntut dipelajari dari ahli-ahlinya. Allah Ta'ala berkata, tidaklah ini kecuali kata-kata manusia. Maknanya dia kata, Quran ni hanyalah sihir untuk ditutup. Dan dia kata lagi, tidaklah ini kecuali kata-kata manusia. Quran ini hanyalah kata-kata manusia. Sa'uslihi saqar. Allah Ta'ala kata, aku akan membakarnya di dalam neraka saqar. Jadi walaupun ada di kalangan manusia yang mengatakan Al-Quran ini adalah kalam bashar, kalam manusia. Maka orang yang berkata sedemikian, Allah Ta'ala kata, aku akan bakar dia di dalam neraka saqar. Maknanya tak boleh sama sekali kita mengatakan Al-Quran itu adalah kata-kata makhluk, kata-kata manusia. Sebab Allah Ta'ala sudah janjikan dengan neraka kepada sesiapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam manusia. Sebab itu tak boleh sama sekali kita nak katakan Al-Quran itu adalah kalam manusia. Kemana kena yakin betul-betul Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki, yang tidak diketahui kaifiatnya. Tidak diketahui kaifiatnya. Baik. Kemudian daripada sini kita dapat fahami dalam huraian kepada kitab ni, kita dapat fahami bahawasanya pandangan Imam Abu Hanifah ialah Al-Quran tidak kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Yang tu kita telah bincangkan sebelum ini. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersuara. Yang tu telah kita bincangkan, dan bagi mereka ada dalilnya. Cuma perbahasan tersebut kalau ikut kepada apa yang disebutkan di sini, maknanya tidak berlaku lagi pada zaman Imam Abu Hanifah. Selepas daripada itu berlaku. Dan di kalangan ulama yang mengatakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersuara, dia berdasarkan kepada dalil-dalil sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Baik. Kemudian kita masuk kepada perbincangan seterusnya. Perbincangan berkenaan dengan kewujudan Allah. Jadi di sini ada disebutkan sedikit. Kesimpulannya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha agung untuk dikiaskan dengan sesuatu. Jadi sebab itu kita selalu ingatkan, saya selalu ingatkan kepada ayat Al-Quran, sa'uslihi saqar, afala tadribu lillahil amthal. Jangan kamu melakukan perbandingan kepada Allah. Jangan. Sebab Allah Ta'ala ni tidak mampu untuk kita idrak. Kita nak memahami, nak menguasai, nak mengetahui hakikat zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada perbincangan seterusnya, iaitu kewujudan Allah. Wa huwa syai'un la kal asya'i wa ma'na syai'i ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala aradin
wala haddin lahu wala dhiddin lahu wala niddin lahu wala mathalin lahu ataupun mithlin lahu. Itu satu cara baca. Boleh juga dibaca dengan wala hadda lahu wala dhidda lahu wala nidda lahu wala mithla lahu. Sebab dalam buku asal dia tidak ada baris, tidak ada baris. Dan bacaan yang lebih tepat, lebih baiknya wala hadda lahu wala dhidda lahu wala nidda lahu wala mithla lahu. Dia adalah sesuatu yang ada, tidak seperti sesuatu yang lain. Makna sesuatu ialah mensabitkannya tanpa jisim, tanpa jauhar dan tanpa arab. Tanpa had atau sempadan baginya. Tiada yang sebanding dan setara dengannya. Tiada yang serupa dengannya. Huraian. Imam Abu Hanifah mensifatkan Allah Jalla Jalaluh dengan syai'iyah. Sesuatu yang wujud. Ini juga disokong oleh Imam Al-Bukhari di dalam Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab ni tajuk kepada bab. Jadi maknanya dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain kan dia ada bab. Dia ada sesuatu bab. Jadi dalam bab tu ada tajuk dia. Ada tajuk dia. Jadi Imam Bukhari ini kalau kita nak ketahui fiqh dia, kedalaman fahaman dia terhadap sesuatu masalah, kita boleh tengok kepada tarjamatul bab dia. Tajuk bab yang dia buat di dalam kitab sahih dia. Sama ada di dalam masalah tauhid, dalam masalah fiqh, dalam masalah akhlak dan sebagainya. Semua ada di maknanya kefahaman Imam Bukhari semuanya terdapat pada tarjamatul bab, tajuk bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Babun Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kita baca dengan tidak tanwin. Babu qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Fasamma Allah Ta'ala nafsahu syai'an wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an syai'an wa huwa sifatun min sifatillah wa qala kullu syai'in halikun illa wajhah. Bab firman Allah, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawabnya, katakanlah Allah. Maka Allah menamakan dirinya sebagai sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Quran sebagai sesuatu. Sedangkan ia salah satu sifat Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah. Kita tengok ini dulu. Jadi di dalam kalam Imam Abu Hanifah ni, Imam Abu Hanifah kata Allah itu adalah syai', sesuatu. Tapi sesuatu bagi Allah Ta'ala itu bukan seperti sesuatu yang lain. Bukan seperti sesuatu yang lain. Jadi walaupun zahirnya kata-kata kalimah tersebut ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, tetapi hakikat yang sebenar Allah Ta'ala sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Sama sekali tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ayat itu kita pegang betul-betul. Sebab tu ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh ada dalam kepala kita ni makhluk. Tak boleh ada dalam kepala kita makhluk. Bila berbicara tentang Allah Ta'ala, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh pula nak kait-kaitkan dengan makhluk. Makna sesuatu di sini, Allah itu adalah sesuatu. Kalau kita tengok makhluk, benda, benda kita sendiri. Kalau kata sesuatu, seperti kita kata telefon. Sesuatu maknanya ada bentuk dia. Ada jasad dia. Ada jisim dia. Lepas tu ada had dia. Seperti telefon ni ada sampai sini.
Sampai sini. Nah, ada. Ada sifat yang dikaitkan dengan zat tersebut. Yang maknanya maksud sifat itu panjang, pendek, ada. Seperti telefon, kita kata ada panjang dia berapa, tebal dia berapa, ada. Itu syai' yang merupakan makhluk, yang merupakan makhluk. Syai' bagi Allah Subhanahu wa taala apa dia? Ats-tsabitu bila jismin, yang sabit tanpa jisim. Tanpa jisim. Tanpa jauhar. Jauhar, apa selepas daripada ini kita akan bincangkan. Tanpa araf, tanpa had, batas. Tanpa did, yang serupa dengan dia, yang sebanding dengannya, yang setara dengannya, tidak ada. Jadi maknanya walaupun kita kata Allah Ta'ala itu syai' la kasyai', tidak seperti sesuatu yang lain, tidak seperti sesuatu yang lain. Sebab apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syai', sesuatu? Ada sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala kata dia tu syai'. Dia tu syai'. Ketika mana Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Ada. Persaksian yang paling besar. Adakah? Ada. Iaitu Allah. Allah. Jadi di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dia tu sebagai syai'. Dia tu sebagai syai'. Di dalam istilah falsafah, syai' ini dia panggil hayula. Dia panggil hayula. Yang itu kita sebut sampai. Jadi mana bila Allah Ta'ala sendiri menamakan dia sebagai syai', maka kita terima. Seperti di sini. Imam Abu Hanifah kata kita terima apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Maknanya kita terima segala apa yang disabitkan oleh Allah Taala kepada diri dia, kita terima. Tidak tolak. Jadi perkara ini disebutkan oleh maknanya kefahaman ini juga disebutkan oleh pensyarah kitab Sahih Bukhari. Seperti Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari pun dia sebut gitu juga. Sammallahu nafsahu syai'an. Dia pun dia ada bahas. Sama dah perbahasan dia saat dia memahami sebagaimana yang difahami oleh Imam Abu Hanifah yang kita bincangkan pada pagi ini. Kemudian begitu juga di dalam ayat ini yang seterusnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Setengah sebahagian di kalangan ulama maknanya mentakwilkan yang dimaksudkan dengan wajah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap sesuatu akan binasa kecuali diri Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wajah Allah Ta'ala. Wajah Allah Ta'ala ni lagu mana bentuk dia, kita serah kepada dia. Kaifiat dia kita tak tahu. Kaifiat dia kita serah kepada dia. Jangan sesekali kita nak bandingkan berkaitan dengan Allah dengan makhluk. Yang tu memang kena ingat itu. Cuma yang dikehendaki daripada ayat ini, ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak cerita bahawasanya dia tu kekal. Dia tu tidak binasa. Ketika mana Allah Ta'ala nak cerita hak tu, sebelumnya Allah Ta'ala sebut syai'in, setiap sesuatu. Jadi istithna, illa ni dia panggil huruf istithna. Huruf pengecualian. Istithna ni biasanya yang dipanggil istithna muttasil. Biasanya hak sebelum
illa, sebelum kalimah yang menunjukkan pengecualian. Seperti di sini illa. Sebelum dia dengan selepas dia adalah daripada jenis yang sama. Daripada jenis yang sama. Walaupun ada juga yang tidak begitu, yang dipanggil istifna munqati'. Tapi di sini daripada jenis yang sama. Dalil dia, bukti dia, wajah tu dalam keadaan nasab. Maknanya istifna di sini istifna muttasil. Macam kita katalah, semua datang kecuali cikgu. Nah, maknanya antara cikgu dengan semua yang datang tu jenis yang sama. Jenis apa? Jenis manusia. Jadi mana di sini Allah Ta'ala nak cerita antara syai' sebelum illa dengan wajah selepas illa, kalimah yang menunjukkan kecualian itu adalah jenis syai', jenis sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala tu termasuk di dalam sesuatu. Termasuk di dalam sesuatu. Cuma sesuatu bagi Allah Ta'ala ni tidak sama dengan sesuatu di sisi makhluk. Di sisi makhluk. Kemudian Imam Abu Hanifah ada sebut juga di dalam kitab buku dia tu tanpa jisim, tanpa jauhar dan tanpa arab. Kata-kata ini sukar untuk diterima sebagai kata-kata Imam Abu Hanifah kerana lafaz-lafaz seperti jisim, jauhar, arab dan sebagainya hanya muncul di zaman ulama ahli kalam yang berdebat di kalangan mereka setelah kehadiran kitab-kitab falsafah ke dunia Islam. Jadi maknanya perbincangan secara meluas berkenaan dengan istilah-istilah tersebut, perbincangan dengan meluas tu berlaku kemudian. Berlaku selepas daripada zaman Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun istilah tu ataupun kalimah tu sudah diterima oleh ulama sebelumnya, ulama salaf. Sebagaimana Imam Abu Hanifah sendiri sebut dalam buku dia ni. Jauhar bermaksud bahan asas kepada sesuatu benda dan unsur terkecil sehingga tidak boleh dibahagikan. Arab pula bersifat yang baru ada pada jisim. Mustahil Allah asal kepada mutarakkibat jisim, iaitu benda-benda tersusun. Maka Allah bukan jauhar. Dan mustahil Allah itu Arab, kerana Arab benda baru yang memerlukan kepada jauhar. Mustahil bagi Allah Jalla Jalaluh jisim, kerana jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagikan. Sesuatu yang dibahagikan itu murakkab, tersusun daripada juzu, dan ia sesuatu yang bahar. Allah Jalla Jalaluh tidak bersifat dengan had atau sempadan sehingga boleh ditentukan hakikat atau mahiyah. Mahiyah ini pun samalah hakikat. Hakinya. Dan tidak dapat didefinisikan seperti mana yang lain. Semua ini adalah sifat makhluk. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar. Jauhar ni syai' lah, syai'. Dia maknanya bila kata syai' maka dia adalah jauhar. Dipanggil juga di dalam istilah falsafah dipanggil hayula. Cuma di kalangan ahli falsafah bila mana dia membahaskan hayula, syai', bila mana dia bahaskan syai', maka mereka akan mengatakan syai' itu adalah sesuatu yang yatajazza, berjuzu. Maknanya ada bahagian-bahagian. Macam kita lah, kita ni ada bahagian. Bahagian tangan, bahagian lengan, bahagian kepala. Ada bahagian-bahagian kita. Jadi golongan falsafah dia kata bila kata syai' iaitu hayula, maka dia mesti yatajazza. Dia mesti berjuzu. Dia mesti berjuzu. Sebab itu Imam Abu Hanifah bahas di sini, walaupun Allah Ta'ala itu syai', tapi dia bukan seperti syai' yang lain. Bukan seperti syai' sebagaimana makhluk. Kalau kita tengok dalam sebahagian daripada kitab-kitab Asy'ariyah, mana dia bahas Allah hayula. Maknanya syai'. Tetapi bukan seperti hayula yang lain. Hayula yang lain, iaitu syai', sesuatu yang lain,
dia berjuzu. Boleh, maknanya tersusun daripada bahagian-bahagian. Tetapi Allah Ta'ala, walaupun dia syait, walaupun dia hayula, dan sebab seumpamanya, dia tidak serupa dengan syait yang lain, tidak serupa dengan hayula yang lain, yang mana syait bagi Allah Ta'ala itu tidak berjuzu. Tidak ada bahagian, bahagian. Tak ada. Tak ada. Sebab yang bersifat berjuzu ni, ada bahagian-bahagian ni, hanyalah makhluk sahaja. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berjuzu. Ada susunan. Maknanya tidak bersifat dengan mutarakibat. Maknanya ada susunan tarkib. Tidak. Dia berkata Arab. Sifat. Arab ni, dia sifat yang memerlukan kepada zat. Memerlukan kepada jauhar. Maknanya memerlukan kepada zat. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Bukan begitu. Seperti kita kata sifat panjang. Dia kena ada zat dia. Kalau tak ada zat tu, maka tidak adalah sifat panjang. Pendek, cantik dan sebagainya. Walaupun Allah Ta'ala dia nisbahkan dia. Innallaha jamil. Allah Ta'ala itu cantik. Tapi cantik Allah Ta'ala itu bukan Arab. Bukan sifat dengan maksud dia kena tepek kepada sesuatu yang lain. Itu tidak. Jadi mana Allah Ta'ala secara ringkasnya Allah Ta'ala ni dia adalah sesuatu tetapi bukan seperti sesuatu yang lain. Bukan seperti makhluk. Kalau sesuatu yang lain dia ada sifat-sifat tadi. Dia ada benda-benda tadi. Berjuzu, memerlukan bergantung kepada sesuatu yang lain. Kemudian ada batas-batas dia. Ada sempadan-sempadan dia, ada hujung dia, sini hujung dia, sini hujung dia, ada had dia. Allah Ta'ala tidak ada semua. Allah Ta'ala tidak ada semua itu. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah syahid. Jadi mana secara ringkas di sini mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kewujudan dia wujud sebagaimana makhluk wujud. Tetapi kewujudan Allah Ta'ala tidak serupa dengan kewujudan makhluk. Tidak serupa dengan kewujudan kita. Kewujudan kita perlu kepada yatajazza' mutarakibat. Ada susunan-susunan. Allah Ta'ala kewujudan dia tidak memerlukan yatajazza' bersusun, berjuzu tidak. Itu tidak sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Maknanya di dalam keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW di dalam hadis, dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan kita tidak membandingkan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Kita tidak bandingkan sama sekali. Jadi itulah sedikit perbahasan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Okey, bagi yang nak bertanya, ada persoalan boleh kemukakan kepada Ustaz. Silakan. Nampaknya semua dah jelas saya, tidak ada soalan. Semua dah jelas, nak faham nampaknya. Okey, kita tutuplah dulu ya Ustaz. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Ahmad Nasim atas kesudian mengupas persoalan dan perkongsian ilmu. Bincang cukup jelas ya tentang sifat kalam dan sifat mendengar dan kewujudan Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perkataan Allah yang sebenarnya, bukan perkataan selainnya. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi melapangkan masa bersama-sama dalam meningkatkan fahaman dan manfaat buat kita semua. Dan teruskanlah dalam kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar. Dan Ustaz, kita tutup dulu majlis ilmu ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih Ustaz. Jadi kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah.
Al-Baqarah dan juga surah Al-Baqarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Terima kasih.